Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sadaqallahul azim. Laqad kafara allazina qalu, demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu maryam, bahwasanya Allah itulah dia al-masih ibnu maryam. Wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum, padahal al-masih yakni Nabi Isa sendiri berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah, bahwasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga, dan wa ma'wahun nar, tempat kembalinya ialah neraka, wa ma lizzalimin min ansar, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Ayat ini sambungan kepada ayat terdahulu yang membicarakan ahli kitab. Ahli kitab yang dibicara dahulu ialah Yahudi. Yahudi menyeleweng apabila mereka meletakkan Tuhan mereka pada tempat yang sama dengan makhluk. Tuhan lemah, Tuhan bakhil, tangan Tuhan terbelenggu, Tuhan penat bekerja, kemudian dia bercuti pada hari Sabtu. Tuhan ini pula dia bakhil untuk diberi, untuk diteruskan Nabi kepada orang Yahudi, lalu dikalih alih daripada orang Arab, daripada orang Yahudi kepada orang Arab. Ini Tuhan bakhil, ghullat aidihim. Yahudi dilaknat sebab mereka menyeleweng daripada Tuhan yang maha kuasa dan maha sempurna. Diturunkan pangkat Tuhan oleh Yahudi, diturunkan. Kemudiannya berbicara pula pasal pasal Nasara sebaliknya pula mengangkat Nabi kepada peringkat Tuhan. Nabi Isa yang makhluk manusia, dilahirkan daripada ibunya Maryam Al-Azra, tiba-tiba diangkat hingga kepada peringkat Tuhan yang disembah. Menyeleweng juga. Menyeleweng sama ada ke kiri ataupun ke kanan, tetap menyeleweng dan sesat. Islam satu agama yang lurus, agama yang meletakkan Tuhan pada peringkat Tuhan, Nabi pada peringkat Nabi, dan boleh menerima kebaikan pada masa depan. Sebarang perubahan yang membina Islam dilihat sebagai sesuatu yang memberi harapan untuk kemajuan bagi umatnya. Yahudi menolak, Yahudi jumuk, dia berhenti setakat itu saja. Mereka tidak boleh terima perubahan Nabi hendaklah ditukar daripada Yahudi kepada Arab. Ini satu perubahan tak boleh terima. Mau Yahudi juga, bagaimanapun mau Yahudi juga. Islam tidak menerima, Islam tidak menolak kebenaran datang dari mana-mana pun. Al-hikmatu dalatul mu'min, khudha anna wajadtaha la tubali min ayyi wa'in kharajat. Hadis sahih. Nabi bersabda, kebenaran itu barang tercecer, kepunyaan orang mukmin. Barang hilang, kepunyaan orang mukmin, barang hilang. Kebenaran ini bila merupakan barang hilang, anda bertemu kebenaran itu di mana-mana, ambillah. Jangan kira sama ada dari timur ataupun dari barat, pokoknya kebenaran adalah barang kepunyaan orang mukmin. Jangan bertanya ini siapa yang hilang, kepunyaan siapa, ini kepunyaan orang kafir, dia hilang, tapi benar barang ini baik.
Dia boleh membawa manusia ini kepada jalan yang lurus umpamanya. Jangan bertanya. Kebenaran dari timur dan di barat tidak kira. Darah siapa dan ke mana tak kira. Tak kira. Khudha anna wajadtaha la tubali min ayyi wi'ain kharajat. Jangan anda perkirakan daripada bekas mana dia datang. Ini untuk kemajuan dunia. Tapi untuk akidah sudah tetap subut. Barang ini barang tak boleh pindah, barang yang tidak berubah akidah. Tuhan satu tetap satu. Barang siapa yang beralih daripada satu maka dia menyeleweng. Sama ada menyeleweng seperti Yahudi ataupun menyeleweng seperti Nasara. Nasara penyelewengan mereka ialah mengangkat Nabi kepada peringkat Tuhan. Mereka akidah Tuhan satu dalam tiga. Tuhan tiga, taslis, Trinity. Pada mereka, mengapa Trinity kita sebutnya dahulu? Kerana mereka pun malu bila disebut Tuhan tiga. Tuhan kamu tidak tiga, satu dalam tiga. Bila kita kata Tuhan tiga, dia tak mahu tauhid juga. Sebab ajaran kitab Injil pun tauhid. Tapi mengapa tiga kalau begitu satu? Tiga dalam satu dalam tiga. Itu dia lari ke situ. Jadi kita pun tak faham lah bila dah sebut Trinity. Dia nak sebut Trinity, ikut dia lah. Patut agama dia, apa dulu dari kitanya, ikut dia lah. Tapi itu kepahamannya beberapa padri telah berbincang dalam soal ini. Lalu mereka merasakan satu kesilapan. Sebenarnya apabila letak Isa kepada peringkat Tuhan, satu kesilapan. Tapi untuk mempertahankannya, itulah konsep taslis mereka kemukakan bagi membenarkan akidah itu. Konsep taslis, yakni Trinity, tiga dalam satu. Jadi, apakah penyelewengan mereka ini? Mereka ini laqad kafara. Tuhan mengatakan mereka kafir. Siapa kafir? Alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih, yakni Isa putra Maryam. Kafir mereka ini. Kafir. Mengapa kafir? Kafir kerana Isa sendiri sebagai Nabi menolak tuduhan yang diletakkan kepadanya. Biasanya apabila Tuhan akan menyeru supaya manusia menyembahnya kalau dia Tuhan. Tapi Isa tidak. Isa menarik diri, tak mahu dia disembah setakat Nabi saja. Dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawakan kebenaran. Dia tidak Tuhan. Sembahlah Allah, Tuhan kamu dan Tuhan aku. Rabbi wa Rabbukum, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Mana ada satu makhluk Tuhan jadi Tuhan, kemudiannya dia menarik diri, tak mahu disembah, dia nak jadi Tuhan saja je. Misalnya, tidak ada. Malah Nabi Isa menafikan dirinya sebagai Tuhan. Allah dalam ayat ini menyatakan laqad kafara, kufur orang yang mengatakan Al-Masih itu anak Maryam. Wa qala Al-Masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Berkata Al-Masih, wahai bani Israel, hendaklah kamu menyembah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Yakni Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel. Al-Masih Isa Nabi Bani Israel. Tetapi Bani Israel tidak boleh menerima, sebab darah Yahudi pada Nabi Isa dipertikaikan. Darah Yahudi dipertikaikan sebab tidak ada bapa. Untuk menjadi Yahudi mestilah bapaknya Yahudi. Tak mahu, tak cukup setakat ibunya Yahudi tanpa bapak Yahudi. Mahu kedua-duanya berdarah Yahudi, maka Yahudilah orang itu. Jika tidak, Yahudilah. Bila Yahudi darahnya ini telah menjamin syurga. Jadi Nabi Isa menyeru kaumnya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, daripada kamu menganggap aku sebagai Tuhan, hendaklah kamu sembah Allah. Aku tidak Tuhan. Rabbi wa Rabbakum, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Akidah mesti diluruskan. Menyeleweng daripada akidah ini sekalipun mendewa Nabi itu hingga ke peringkat Tuhan, bukan bermakna mereka telah menghormati Nabi. Mengapa mereka mendewa Nabi hingga sampai kepada peringkat Tuhan? Mereka mahu begitu kerana mereka menganggap apabila Nabi itu
mempunyai kuasa yang lebih besar pula kuasanya di hari akhirat, sehingga dapat menyelamatkan pengikut-pengikutnya daripada neraka. Sebab apa? Sebab Tuhan mereka sampai kepada peringkat Nabi. Kalau Tuhan satu gagal membawa mereka ke syurga, Tuhan dua ada lagi. Tuhan yang kedua gagal membawa ke syurga, ada lagi Tuhan tiga. Jadi kalau banyak Tuhan ini, hak tu tak bela, hak tu bela. Begitu dalam pemikiran mereka yang cetek terhadap Tuhan. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah kamu Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Di sini ayat menyelar golongan yang mempertuhankan Isa alaihi salatu wassalam, kerana Isa itu bukan Tuhan, dan dia ini Nabi Isa sendiri meminta supaya sembahlah Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Sembah, puja sama saja. Umat ini, yakni umat Nabi Muhammad ini juga dilarang melakukan penyelewengan terhadap orang-orang yang tertentu, sama ada terhadap nabinya Nabi Muhammad ataupun terhadap lain-lain daripada nabi. Dipilihnya manusia wali keramat kononnya dia, kemudian dipujanya, puja tidaklah sembah tapi puja, letaknya pada peringkat yang tertinggi. Dia letak wali dia ke misalnya, dia letak syekh tarekat dia ke, dia letak sesiapa saja di antara makhluk ini pada peringkat boleh buat sesuatu yang dia tak boleh buat. Dia boleh dia boleh memberikan hajat, menunaikan hajat, dia boleh menyembuhkan penyakit, dia boleh bawa ni. Ini namanya puja. Puja dilarang. Sama ada seorang itu ulama besar, wali keramat misalnya, tak boleh. Dia tetap manusia dan letaklah manusia makhluk pada tempat makhluk. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah dengan meletakkan nabinya pada peringkat Allah, pada peringkat Tuhan, ataupun diletaknya sama-sama menjadi Tuhan, bezanya Tuhan pertama dan Tuhan yang kedua, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan ke atasnya syurga. Ini murtad namanya apabila meletakkan Tuhan, meletakkan Nabi pada peringkat Tuhan, meletakkan makhluk pada peringkat Tuhan. Perkara akidah yang seumpama ini namanya murtad. Murtad ini kita sebut dah sebahagian daripadanya dahulu. Murtad balasannya ialah di akhirat. Murtad dalam hadis menyebutkan barang siapa murtad hendaklah dibunuh. Itu dalam hadis. Tetapi banyak, itu hadis itu umum, tidak boleh diterima secara khususnya sebab terlalu umum. Murtad, Nabi tidak sebut murtad daripada Islam kepada agama bukan Islam. Murtad sama ada daripada agama kafir kepada agama kafir pun murtad juga, daripada kafir kepada Islam pun murtad juga dengan agama dia. Maksudnya begitu, itu maknanya murtad. Jadi oleh kerana itu murtad, setengah ulama berpendapat murtad hukum terserah kepada Allah. Dan hukum yang ditentukan dalam Al-Quran ialah barang siapa murtad, barang siapa melakukan perkara yang boleh membawa terbaliknya agama, maka balasannya ialah neraka. Habita amalun, neraka. Balasan yang paling berat sekali ialah kepada dosa yang paling besar sekali. Dosa yang paling besar ialah dosa murtad. Bunuh itu satu pendapat. Tapi bukan ini qat'iyat, bukan mestinya bunuh putus hukumannya. Boleh bunuh tetapi tidak atas nama hudud, atas nama ta'zir, atas nama siasatan, polisi. Sebuah kerajaan Islam dia ada polisinya. Polisinya ialah jaga negeri dia supaya tidak datang penceroboh luar. Di antara penceroboh luar ni penceroboh agama. Penceroboh agama juga mesti dikawal. Bagaimana untuk nak kawal? Kadang-kadang untuk nak kawal agama ini perlu ada diberi kebenaran kepada pihak pemerintah mengadakan satu untuk undang-undang namanya ta'zir. Ta'zir boleh sampai kepada hukum bunuh. Boleh bunuh. Yakni orang murtad jika pemerintah berpendapat, mahkamah berpendapat untuk mengawal undang-undang peraturan ini, untuk mengawal Islam dan negara Islam ini, peraturannya bunuh, maka dia boleh jatuhkan hukuman bunuh, tapi bukan atas nama hudud, atas nama ta'zir.
Pengkhianat negara dia kira. Pengkhianat negara dan penentang kerajaan boleh dibawa, boleh sampai kepada hukuman bunuh jika hukuman itu dianggap boleh meredakan keadaan, boleh menghentikan keadaan murtad. Gitu. Jadi bunuh juga, kalaupun ulama katanya tidak bunuh atas nama murtad, bunuh atas nama pengkhianat agama. Gitu. Wa ma'wahun naru, dan tempat duduk mereka ialah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, tak ada pertolongan bagi orang yang zalim. Zalim di sini ialah zalim kerana mereka mempertuhankan Isa. Kita ingatnya dia tidak zalim sebab dia angkat Isa tu pada peringkat yang lebih tinggi. Zalim juga kerana dia menyeleweng, tidak ke kiri tetapi ke kanan. Wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Wallahu subhanahu wa ta'ala.